Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhsin Ali. Saya adalah pelajar dari Institut Kemahiran Mara, Kuala Lumpur, IKMKL lah dia punya singkatannya. Jadi saya merupakan pelajar daripada kos elektrik Wireman PW4. Jadi hari ini saya ingin membentangkan tentang revolusi industri. Baik, revolusi industri yang ingin saya bentangkan ada 6, iaitu bermula daripada revolusi industri 1.0 sehingga revolusi industri 6.0. Jadi sama-sama kita saksikan dan fahami. Baik, pengenalan. Revolusi perindustrian bermula di Great Britain dan banyak inovasi teknologi berasal dari Britain. Jadi pada pertengahan abad ke-18, Britain ni adalah negara komersial terkemuka di dunia, menguasai sebuah empayar perdagangan global dengan jajahan di Amerika Utara dan Caribbean. Dan dengan hegemoni ketenteraan dan politik utama di benua kecil India, khususnya dengan Mughal Bengal Proto perindustrian melalui aktiviti syarikat Hindia Timur. Jadi perkembangan perdagangan dan peningkatan perniagaan adalah antara sebab utama revolusi industri ini berlaku. Jadi revolusi perindustrian juga menyebabkan kenaikan kadar pertumbuhan penduduk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik. Revolusi industri 1.0. Revolusi perindustrian pertama yang berlaku pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin wap yang digunakan untuk proses pengeluaran barang pada masa itu di England, di mana dicipta dan dikembangkan oleh James Watt. Mesin steam digunakan sebagai alat tenun mekanikal pertama yang dapat meningkatkan produktiviti industri tekstil. Peralatan kerja yang pada awalnya bergantung pada tenaga kerja manusia dan haiwan akhirnya digantikan oleh mesin ini. Jadi perindustrian berkembang dengan pesat dan pengeluaran barang yang diperlukan oleh masyarakat pada ketika itu dapat dihasilkan dengan lebih cepat dan mudah. Jadi pada abad ke-18 ini, masyarakat pada zaman itu telah mula menggunakan panggil mesin wap ataupun mesin steam untuk mengeluarkan tekstil. Jadi mesin wap atau mesin steam ni pada zaman sekarang ni dikenali sebagai mesin jahit lah untuk menenun tekstil, membuat pakaian dan sebagainya lah. Jadi ini adalah bagaimana gambaran ataupun situasi ataupun kerja yang dilakukan pada abad ke-18. Jadilah rupa mesin wap, mesin steam tersebut. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada revolusi industri 2.0 di mana pada zaman 1870-an ia melihat perkembangan cara-cara penghilangan komponen-komponen boleh ditukar ataupun interchangeable dan adaptasi meluas penggunaan teknologi yang sudah wujud pada ketika itu seperti telegraf dan sistem rel kereta api. Jadi kebaikan adaptasi teknologi ini membolehkan perhubungan antara manusia dengan lebih pantas dan penyebaran idea yang lebih cekap. Jadi revolusi industri 2.0 juga melihat pengenalan teknologi baharu seperti tenaga elektrik dan telefon. Jadi ini adalah gambaran macam mana orang panggil mesin seperti tenaga elektrik dan telefon tadi lah. Jadi pada revolusi industri 2.0 ni pada zaman ini mereka telah upgrade ataupun meningkatkan
mereka punya teknologi di mana pada zaman ini manusia boleh menggunakan telegraf dan juga rel kereta api untuk berhubung dengan orang lain, untuk menyampaikan komunikasi dari jarak jauh, untuk membawa barang menggunakan kereta api dan sebagainya. Jadi inilah inovasi dan kemajuan revolusi industri 2.0. Yang pertama adalah pembangunan sumber tenaga zaman awal teknologi elektrik, inovasi baru dalam pengeluaran keluli dan besi, pengeluaran kenderaan secara besar-besaran, penggunaan mesin industri secara meluas untuk pembuatan, dan juga penggunaan telegraf yang meluas untuk komunikasi lah, seperti yang saya terangkan tadi. Jadi seterusnya kita akan beralih kepada revolusi industri 3.0. Jadi sejajar dengan gelaran revolusi digital, ia melihat perubahan teknologi dari cara mekanikal dan sistem elektronik analog kepada sistem elektronik digital. Jadi faktor utama yang dilihat untuk revolusi industri 3.0 ni ialah sistem pengeluaran besar-besaran ataupun mass production dan penggunaan data logik digital secara meluas. Teknologi tersebut banyak diambil dari teknologi yang digunakan pakai oleh komputer, telefon pintar dan internet. Hasilnya, perkilangan moden yang mementingkan kualiti dan pengeluaran berskala tinggi serta rangkaian perhubungan yang membolehkan manusia berinteraksi tanpa perlu berhadapan secara fizikal. Jadi dalam kata lainnya, revolusi industri 3.0 ini mula digunakan pakai pada 1999 lah, sehingga kini, sebab ia sudah pun mula mula menggunakan rangkaian internet daripada daripada analog pada digital, telefon bimbit, komputer. Jadi inovasi dan kemajuan revolusi industri 3.0, yang pertama adalah teknologi komputer, yang kedua adalah akses internet, yang ketiga adalah peralatan elektronik telefon pintar, yang keempat adalah inovasi sistem perisian ataupun application, yang kelima adalah inovasi dan pembangunan sumber tenaga baru. Baik, revolusi industri 4.0. Dia punya terma revolusi industri keempat pula diperkenalkan oleh pengasas dan pengerusi eksekutif Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, iaitu oleh Klaus Schwab dalam tahun 2016. Revolusi terkini ialah yang paling lengkap dan paling kompleks kerana ia adalah penggabungan pelbagai sistem cyber fizikal seperti robotik, internet benda ataupun dikenali sebagai Internet of Things. Sistem cyber fizikal ialah mekanisme yang dikawal menggunakan algoritma komputer dan ia mempunyai kebolehan berhubung dengan internet dan penggunaannya sendiri. Algoritma komputer ataupun lebih dikenali sebagai coding. Inilah adalah gambaran macam mana apa itu industri 4.0. Seterusnya adalah revolusi industri 5.0. Istilah industri 5.0 ini merujuk kepada orang yang bekerja di samping robot dan mesin pintar. Ini mengenai robot membantu manusia bekerja dengan lebih baik dan lebih pantas dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti Internet of Things dan data-data besar. Ini menambahkan sentuhan pribadi manusia kepada tonggak otomasi ataupun otomotif lah dan kecekapan industri 4.0. Jadi penggabungan bekerja manusia dan mesin membuka pintu kepada banyak peluang dalam pembuatan, dan kerana kes penggunaan industri 5.0 ini masih dalam tahap relatif,
pengeluar harus secara aktif menyusun strategi untuk mengintegrasikan pekerja manusia dan mesin agar dapat memaksimumkan manfaat unit yang dapat dituai ketika pergerakan terus berkembang. Jadi pada revolusi industri 4.0 ini, manusia telah tidak menekankan kepada bekerja dengan menggunakan tenaga manusia. Jadi revolusi industri 4.0 ini, mereka telah mula menekankan kepada teknologi seperti robot dan juga mesin-mesin yang canggih untuk pembuatan otomotif dan sebagainya. Jadi ini adalah gambaran untuk revolusi industri 5.0. Baik, revolusi industri 6.0, pembuatan semua diurus oleh sistem berkomputer. Manusia bergerak dari kekayaan sistem berasaskan budaya, keperluan selular dan AI. AI ini macam robot. Seterusnya menguruskan sumber pergerakan saintifik, ikhtiar serta keadaan hidup hingga kecekapan maksimum manusia. Kreativiti pandangan dikongsi pada kelajuan cahaya di peringkat global. Jadi revolusi industri 6.0 ni adalah di mana pekerjaan ataupun kerja-kerja yang dibuat oleh kita sekarang ni, iaitu sebagai contoh di kilang, kita masih lagi menggunakan tenaga manusia. Jadi revolusi industri 6.0 ni lebih menekankan kepada AI, iaitu penggunaan robot dan sebagainya untuk bekerja lah. Jadi ini adalah gambaran di mana industri revolusi daripada 1.0 hingga 6.0. Jadi seperti yang saya terangkan di slide-slide yang sebelumnya, di mana pada revolusi industri 1.0 menggunakan lebih menekankan kepada tenaga manusia lah. Dan di sini kita dapat lihat teknologi yang canggih ini mula berkembang daripada first stage sehingga sixth stage. Jadi kita di sini dapat melihat bahawa tenaga mesin ataupun mesin-mesin yang canggih ini sedikit sebanyak dapat membantu manusia dalam kerja harian kita lah. Di mana kita kalau ingin berkomunikasi di jarak jauh pun sekarang macam tak ada masalah. Jadi ini adalah suatu kebaikan lah kepada kita. Kita pun sekarang berada di zaman moden di mana teknologi pun semakin canggih. Jadi ianya tidak mustahil pada masa akan datang kita mempunyai teknologi ataupun sistem yang lebih canggih daripada sekarang. Jadi itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.